Bab ma yukrahu min ihtiyalil mar'ah. Ini bab larangan perempuan membuat helah terhadap suami bersama dengan madu-madunya, dan apa yang turun kepada Nabi SAW berhubung dengan perkara tersebut. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, Nabi SAW yuhibbul halwa, sukakan makanan yang manis, wa yuhibbul asal, dan sukakan madu. Wa kana idza shalla al-'asr, baginda apabila selesai bersembahyang asar akan pergi kepada isteri-isterinya dan berada menghampiri mereka, Fadakhala ala Hafsah. Lepas itu Rasulullah SAW masuk ke rumah Hafsah. Maka Rasulullah SAW masuk ke rumah Hafsah, dan baginda berada di rumahnya lebih lama daripada biasa. Fasa'altu an dhalika, saya pun, kata Aisyah, bertanya tentang perkara itu, tentang kenapa lama Rasulullah tu lebih daripada biasa. Faqila li, maka diceritakan kepada saya bahawa ada seorang perempuan daripada kaumnya, yakni kaum Hafsah tu, telah menghadiahkan sebekas madu. Fasaqat, dia pun memberi kepada Rasulullah SAW, memberi minum sedikit daripadanya. Faqultu, saya pun kata, yakni kata Aisyah, ama wallah, pasti saya akan membuat helah, lanahtalanna lahu, terhadap Nabi SAW. Saya sebutkan perkara itu kepada Saudah. Saya katakan, kalau baginda masuk ke rumahmu, tentu beliau akan menghampirimu. Maka engkau katakan kepadanya, wahai Rasulullah, engkau tanya dia, adakah engkau makan maghafir? Baginda tentu akan menjawab, tidak. Ketika itu engkau katakan kepadanya, bau apa ini? Bau tak sedap ni, bau busuk ni. Rasulullah SAW terasa tidak senang hati kalau didapati bau yang tak sedap daripada dia, bau yang busuk daripada dia. Dia fa innahu sayaqul, dia akan berkata, Hafsah telah memberi minum madu kepada saya. Ketika itu engkau katalah kepadanya, jarasat nahluhul urfut, agaknya lebah bagi madu tu telah menghirup ataupun menghisap bunga pokok urfut. Wa sa'aqulu dzalika, aku pun akan kata lagu tu juga, aku pun akan kata begitu juga. Engkau pun, hai Safiyah, kata macam tu juga. Bila Rasulullah SAW masuk ke rumah Saudah, dia pun berkata, taqul, Aisyah berkata, Aisyah kata, taqulu Saudah, Saudah berkata, walladhi la ilaha illahu, qalat, itu Aisyah kata, taqulu Saudah. Saudah menceritakan, Saudah kata, walladhi la ilaha illahu, demi Tuhan yang tiada Tuhan melainkan dia. Hampir-hampir aku memanggil dia untuk menceritakan apa yang kau pesankan kepadaku itu, ketika dia baru berada di pintu, kerana takutkan engkau, kata dia. Falamma dana, apabila Rasulullah SAW menghampirinya, qultu, ini hak Saudah cerita, saya pun kata, wahai Rasulullah, engkau makan maghafir kah? Baginda menjawab, tidak,
Saudah bertanya, bau apa ini kalau begitu? Qala, Nabi SAW menjawab, Hafsah telah memberi minum madu kepada saya. Qalat, Saudah pun kata, jarasat nahluhul urfud, agaknya lebah dia tu telah mengisap madu bunga urfud. Falamma dakhala alayya, bila Nabi SAW datang kepadaku, aku berkata kepadanya seperti itu juga. Selepas itu Rasulullah SAW pergi menemui Safiyah, dia pun kata begitu juga. Kemudiannya bila Rasulullah SAW pergi pula pada hari yang lain ke rumah Hafsah, Hafsah kata kepadanya, wahai Rasulullah, mahukah engkau aku hidangkan kepadamu madu itu? Nabi SAW kata, la hajata libih, saya tak naklah, saya tidak memerlukannya. Qalat taqulu Saudah, Aisyah berkata, qalat tu Aisyah berkata, taqulu Saudah, Saudah berkata, bila dia dengar begitu, subhanallah, kata dia, kita betul-betul telah mengharamkan madu itu kepadanya. Kalau begitu, siapa dia tak saya minumlah madu. Qalat, Aisyah kata, qultu laha, saya pun kata kepadanya, ini kepada Saudah, uskuti, diamlah. Diamlah. Jangan gag ya. Bab ma yukrahu min al-ihtiyal fil firar min at-ta'un. Ini bab larangan membuat hilah untuk lari daripada ta'un. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah bahawa Umar telah keluar untuk pergi ke Syam. Apabila beliau telah sampai ke Sarak, sampai berita kepada beliau bahawa wabak telah pun berlaku di Syam. Maka Abdurrahman bin Auf pun menceritakan kepadanya bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar wabak ada di sesuatu tempat, fala taqdamu alaih, janganlah kamu pergi ke tempat itu. Dan sekiranya wabak itu telah berlaku di sesuatu tempat, ketika itu kamu berada di situ, maka jangan pula kamu keluar untuk lari daripadanya. Faraja'a Umar min Sarah, maka Umar pun kembali daripada Sarah itu, tidak meneruskan perjalanannya untuk pergi ke Syam, tetapi sebaliknya berpatah balik daripada Sarah. Dari Sarah, Sarah ataupun Sarah boleh kedua tu. Saragha pun ghair munsarif boleh juga. Saraghin atau sarghin boleh juga munsarif, boleh kedua. Riwayat daripada Ibnu Syihab dengan sanad dia daripada Ibnu Umar, daripada Salim bin Abdullah bahawa Umar sebabnya dia kembali berpatah balik itu kerana mengikut hadis yang telah diriwayatkan oleh Abdurrahman tadi. Diriwayatkan daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas bahawasanya beliau mendengar Usamah bin Zaid menceritakan kepada Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang al-waja', yakni penyakit yang disebabkan ta'un itu. Al-waja' itu mana ta'un itu, dengan mengatakan itu adalah satu azab, rijzun, ataupun baginda berkata azab, salah satulah udhiba bihi ba'dul umam, yang telah Allah SWT seksa dengannya salah satu kaum, salah satu umat. Kemudian masih tinggal lagi, masih ada lagi saki-bakinya. Kadang-kadang ia hilang, kadang-kadang datang kembali. Faman sami'a bi ardin, sesiapa yang mendengar wabak itu ataupun penyakit berjangkit itu ada di sesuatu negeri, maka jangan sekali-kali dia pergi ke negeri itu. Dan sesiapa yang telah berada di sesuatu negeri di mana berlakunya wabak itu, maka jangan pula dia keluar untuk lari daripadanya. Babun fil hibati wasyuf'ati. Ini bab tentang hibah dan syuf'ah. Sesetengah orang berkata, kalau seseorang memberikan sesuatu pemberian, misalnya
1000 dirham ataupun lebih, sehingga duit tadi berada selama beberapa tahun padanya, pada orang yang diberi itu, pada mauhub lahu, pada orang yang diberi itu. Wahtala fi dzalika, sebenarnya dia membuat helah dengan memberikan begitu. Kemudian dia yang memberi itu mengambil kembali apa yang diberinya tadi. Fala zakata ala wahidin minhuma, maka tidak dikenakan zakat kepada mana-mana daripada mereka berdua itu, yakni yang memberi dan yang diberi. Yang memberi pun tidak kena zakat, yang diberikan pemberian tadi, duit tadi pun tidak dikenakan zakat. Qala Abu Abdullah berkata, dengan itu orang ini telah menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara, dalam bab hibah ni, pemberian ini.